Assalamualaikum, saya Nur Fitriah binti Zulkafli, pemegang nombor matrik C20A1164. Saya akan membentangkan tugasan akhir iaitu pembentangan mengenai Muzium Bukit Besi Terengganu. Pertama sekali, saya akan membentangkan pengenalan mengenai muzium yang dipilih. Muzium Bukit Besi mula dibina pada 29 Mei 2016 bersebelahan dengan Pejabat Ketengah Bandar Bukit Besi yang bakal mempamerkan segala maklumat sejarah awal pelombongan, perkembangannya dan sumbangannya terhadap pembangunan sosio-ekonomi kepada negeri Terengganu. Selain itu, Muzium Bukit Besi ini juga telah menempatkan 5 buah galeri iaitu Galeri 1 yang mengisahkan latar belakang sejarah pelombongan di Bukit Besi, Galeri 2 mempamerkan aktiviti awal pelombongan, Galeri 3 mengetengahkan sosio-budaya, Galeri 4 yang menempatkan peralatan pelombongan dan Galeri 5 mempamerkan perkembangan pembangunan Bukit Besi. Walau bagaimanapun, kewujudan muzium ini sangat penting kerana dapat menyokong operasi dan pakej ke tapak-tapak sejarah pelombongan yang berada di sekitar Bukit Besi. Baiklah, kita akan ke bahagian yang seterusnya iaitu permasalahan muzium fizikal secara umum. Muzium Bukit Besi ini mengalami masalah seperti deskripsi yang terlalu pendek. Hal ini dikatakan demikian kerana terdapat deskripsi yang terlalu ringkas pada koleksi yang dipamerkan di muzium tersebut. Hal ini juga akan menyebabkan pengunjung kurang memahami maklumat artifak yang dipaparkan sekiranya deskripsi tidak lengkap. Seterusnya ialah cadangan penambahbaikan melalui kaedah teknologi multimedia. Antara cadangan saya ialah menggunakan teknologi AR atau VR, pihak muzium mampu mencipta pengalaman interaktif kepada pengunjung. Sebagai contoh, pengunjung dapat menggunakan headset atau set kepala bagi melawati muzium maya. Di samping dapat menerokai artifak dengan lebih realistik. Kemudian, cadangan kedua ialah aplikasi mudah alih. Melalui penciptaan aplikasi mudah alih, pihak muzium boleh menawarkan penggunaan audio maupun video dalam pelbagai bahasa agar memudahkan pengunjung luar negara memahami setiap maklumat-maklumat yang terdapat pada artifak yang dipamerkan. Di samping, menyediakan satu keupayaan untuk berinteraksi dengan menambahkan kuis atau permainan dalam aplikasi tersebut bagi menarik minat pelancong. Dan cadangan yang terakhir adalah penggunaan skrin sentuh yang lebih interaktif, lebih fleksibiliti dan dapat membuatkan pengunjung menerokai maklumat tambahan mengenai artifak yang dipamerkan. Sebagai contoh, pengunjung boleh mendapatkan maklumat terperinci dengan menonton video bagi mendapatkan penerangan melalui imej dan sebagainya. Kemudian, kita akan beralih kepada teori-teori pengaplikasian multimedia dalam pemuziuman. Antara teori yang diaplikasikan adalah teori pembelajaran visual. Teori ini mendedahkan bahawa manusia lebih mudah memahami dan mengingati sesuatu maklumat dalam bentuk visual berbanding dengan teks. Oleh itu, melalui penggunaan multimedia dalam pemuziuman secara tidak langsung dapat memudahkan pengunjung untuk memahami maklumat yang ingin disampaikan dengan mudah melalui penggunaan grafik dan sebagainya. Dan teori kedua adalah teori kesan multimedia. Penggunaan multimedia yang berkesan mampu memberikan interaksi serta emosi kepada pengunjung. Sebagai contoh, penggunaan bunyi, imej atau video mampu memberikan impak dan pengalaman yang menarik serta menghiburkan pengunjung. Dan akhir sekali adalah kaedah yang dipakai dan diproses dalam menghasilkan laman web muzium. Antaranya ialah yang pertama, menetapkan matlamat dengan cara mentakrifkan tujuan laman web muzium, penetapan artifak yang akan dipamerkan secara maya atau menyediakan sumber pembelajaran secara interaktif. Yang kedua ialah penyediaan proposal dengan merancang kandungan untuk dibentangkan di laman web seperti tajuk, tujuan dan artifak yang akan dipersembahkan serta langkah-langkah dalam menyusun maklumat dan kandungan dalam urutan yang logik. Yang ketiga, kemaskini artifak dengan sistematik dan penulisan deskripsi seperti mengenal pasti jenis, warna, kronologi, bahan yang digunakan dan merangka penulisan deskripsi bagi artifak yang bakal dipamerkan. Keempat ialah peranan pasukan.
dengan menetapkan tugasan kepada pasukan untuk mengendalikan laman web agar dapat memelihara sumber atas talian seperti pengarah, kurator, pereka bentuk, juruteknik, konservator, editor, perunding dan juga kaki tangan pengeluaran. Yang kelima ialah reka bentuk visual yang melibatkan pemilihan palet warna, font, grafik dan reka letak yang sepadan dengan identiti visual muzium agar dapat mencipta penampilan yang estetik dan juga mudah dinavigasi. Keenam ialah pembangunan teknikal. Laman web perlu dibangunkan secara teknikal menggunakan platform Wix untuk memudahkan pengurusan dan penyelenggaraan laman web. Yang ketujuh, reka bentuk responsif dan juga pengujian. Perlu diberi perhatian agar boleh diakses dengan pelbagai peranti seperti desktop, tablet dan telefon pintar. Selain itu, fasa ujian mesti dijalankan bagi memastikan semua ciri dan paparan berfungsi dengan baik pada pelbagai peranti. Dan yang terakhir ialah pelancaran dan penyelenggaraan laman web sedia ada perlu dilancarkan dan boleh diakses oleh ramai orang. Walau bagaimanapun, proses penyelenggaraan mesti diteruskan untuk kemaskini kandungan, peningkatan keselamatan, rangkaian dan juga pembetulan untuk isu teknikal. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih.